TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar kawan-kawan sekalian? Apa khabar murid-murid sekalian? Harap-harap semuanya baik-baik belaka. Kekal duduk di rumah. Kalau tak ada apa-apa hal, jangan keluar daripada rumah. Kalau nak bercakap, kekalkan penjarakan fizikal. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini subjek kita adalah subjek reka cipta dan kita nak bersama dengan guru kita selepas ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil guru kita. Okey, kita bersama dengan Cikgu Azizi. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah, Man. Nampak tengok dalam gambar tadi macam Cikgu bola lepas Zapin, Cikgu. Hari Jumaat tu, hari gambar tu. Hari Jumaat macam tu, Cikgu. Okey, baik Cikgu. Cikgu tak adalah jauh sangat, Cikgu. Daripada sekolah SMK Seksyen 11 Shah Alam. Ya, betul. Cikgu duduk di mana, Cikgu? Saya duduk Seksyen 9. Seksyen 9. Sebelah je lah, Cikgu. Dekat je tu, jalan kaki pun sampai. Okey, Cikgu. Hari ini subjek kita reka cipta. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Cikgu? Ya. Dipersilakan. Okey, Cikgu. Berapa tahun dah, Cikgu, dalam subjek ni? Saya dah 17 tahun. 17 tahun, Cikgu, Ya. Oi, macam-macam benda dah Cikgu reka ni agaknya. Macam-macam lah kita jumpa. Cikgu, subjek reka cipta ni, di Selangor ni ada banyak sekolah ke, Cikgu? Di Selangor ada 15 sekolah saja. Oh, tak banyak. Tak banyak sekolah. Macam daerah Petalingnya hanya ada 2 saja. Sekolah saya, SMK Seksyen 11 dengan Sekolah Seri Kembangan, ke Seri Kembangan. Itu je yang ada 2 je. Maknanya subjek memang rare lah. Memang rare, Cikgu. Dia kalau subjek rare, Cikgu dia mesti rare juga. Calon tak ramai. Saya dapat tahu calon SPM tahun 2020 ni pun 5,000 je calon ni. Oh, tak ramai, Cikgu. Tak ramai, 5,500 macam tu. Kita nak dengar apa yang dia akan cakap pasal subjek ni. 5,000 tu lah, Cikgu. Ya. Okey, kita nak tengok apa kata murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom saksikan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairul Nafis bin Kamarudin dari SMK Seksyen 11. Saya mengambil subjek reka cipta kerana subjek ini merupakan subjek kegemaran saya. Subjek ini mengajar saya berfikir secara kreatif dan kritis dalam menghasilkan sesuatu produk. Saya juga dapat menganalisis maklumat melalui graf dan menghasilkan produk untuk kegunaan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Kaisara binti Muhammad Syari. Saya merupakan pelajar reka cipta dari SMK Seksyen 11 Shah Alam. Dalam bab tingkatan 4 iaitu pengenalpastian masalah ini, saya dapat mempelajari tentang cara menganalisis maklumat sama ada dalam bentuk graf serta pencaduan dan huraian data. Ini dapat memudahkan saya untuk menganalisis maklumat dengan lebih tepat dan tersusun. Selain itu, kenapa kita perlu menganalisis maklumat? Ini supaya kita dapat mengesahkan bahawa masalah yang kita nyatakan itu wujud. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Banyak pula cakap murid kita. Duduk di luar kelas lagi buat apa? Masuk dalam kelas. Jom sama-sama kita ikuti kelas bersama dengan Cikgu Azizi. Mana murid-murid kita ni? Kita nak persilakan mereka untuk masuk bersama dengan kita. Tadi siapa yang cakap saya rasa macam Fatin je. Siapa tu, Cikgu? Tak ada. Tak ada, Cikgu, bagi cara lain. Pasal dia orang nak masuk TV, nanti kita bagi cara kawan-kawan dia. Bagi cara kawan-kawan dia. Ya. Okey, baik Cikgu. Kita nak berkenalan dengan murid kita pada hari ini. Apa kata Cikgu, kita mulakan dengan orang yang paling kuat senyum. Siapa, Cikgu? Raudah. Ya. Raudah, silakan. Boleh kenalkan diri anda? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raudah Imani binti Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11. Okey, baik. Seterusnya kita bersama dengan Fatin. Silakan, Fatin. Saya ingat awak tadi, Fatin. Rupanya orang lain. Silakan, Fatin. Hai, Assalamualaikum.
Saya Fatin Syakira binti Nizi. Saya pelajar daripada SMK Seksyen 11. Okey, terima kasih. Seterusnya kita bersama dengan Aina Yasmin. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Yasmin binti Muiso. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Yasmin binti Muiso. Saya daripada SMK Seksyen 11 Shah Alam. Macam bumerang tu. Dia ulang 2 kali. Kita bersama juga dengan Syahrul. Silakan Syahrul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syahrul Amri bin Zulkifli dari sekolah SMK Seksyen 11 Shah Alam. Okey, dan kita ada juga Izzuddin. Silakan Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzuddin Abdul Salam bin Jamaluddin daripada sekolah SMK Seksyen 11. Okey, terima kasih Izzuddin. Dan yang terakhir kita bersama dengan Putri Sofia. Silakan. Tak buka mic. On mikrofon tu. Kalau tak dengar nanti saya suruh nyanyi nanti. Silakan. Tak dengar mikrofon. Boleh? Onkan mikrofon. Dah on dah? Alamak. Tak apa, kejap lagi kita set up balik. Nak dengar juga suara awak macam mana kan? Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Semua anak murid cikgu Ya, anak murid saya. Nakal ke tak ni cikgu? Ni semua yang baik-baik ni. Oh, yang baik-baik. Itu sebab bagi peluang muncul kat TV ni. Depan TV. Cikgu belajar cakap baik lah. Tapi dalam kelas cikgu, rotan je budak-budak Tapi paling banyak kena marah jugalah. Okey cikgu. Kita nak tanyalah yang paling kacak lah. Izzuddin. Izzuddin boleh cerita tak? Hari ni kita nak belajar pasal apa Izzuddin? Ya saya. Kita akan belajar pasal pengenalpastian masalah dan penyertaan masalah. Okey, saya saja je tanya Izzuddin cikgu. Sepatutnya saya nak tanya cikgu. Sebab saya nak tengok dia alert tak alert. Sebab biasanya kalau budak pandai ni cikgu sebelum kelas mesti dia study dulu. Okey, baru saya tanya cikgu. Okey cikgu, apa yang menarik perbincangan kita hari ni? Baik, kalau kita lihat penciptaan barangan yang ada di dunia ni semua bermula dengan masalah. Contoh kalau dulu kita nak masak nasi, kita kena cari kayu, lepas tu kita kena bakar kayu tu, letak piu, lepas tu kena jaga, kalau tak jaga hangit. Jadi bila manusia terfikir, kenapa tak boleh kita masak nasi automatik? Tak payah nak fikir-fikir. Kita letak tu biar, tu dia masak sendiri. Jadi bermula dengan masalah kan. Sama juga macam mesin basuh. Bermula dengan nak kena pergi sungai basuh dengan tengah penat, terfikir kalau lah ada satu benda yang boleh tolong buat atau tolong lakukan untuk kita, kan senang. Jadi macam hari ini tujuan kita belajar penyelesaian masalah ni lah kita nak menyatakan satu masalah, nak kenal pasti, kemudian kita nak pastikan bahawa masalah kita tu menjadi masalah kepada semua orang. Bukan masalah kita je. Maksudnya kita syok sendiri. Daripada masalah tu nanti barulah kita fikir penyelesaiannya. Biasanya ke arah mencipta sesuatu lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Macam saya tak tahu sekarang ni pukul berapa ni cikgu ya. Masalah saya. Okey, itu zaman dulu jam. Kalau dulu kita boleh lihat luar, kalau kita duduk dalam bangunan kita tak nampak kan. Jadi orang cipta jam. Sebab tu saya saja nak tunjuk jam baru cikgu tu. Itu semua bermula dengan masalah. Jadi kita kena nyatakan masalah tu, barulah kita boleh fikir cara nak menyelesaikan masalah itu. Okey, macam kalau kita tengok sekarang ni lah cikgu kan. Kalau zaman dulu manalah ada belajar secara maya. Ni kita duduk dekat Damansara ni, dia orang duduk kat Shah Alam. Tapi hari ni kita boleh duduk dalam satu kelas. Betul cikgu? Betul. Kerana pandemik berlaku walaupun pandemik tapi kita masih boleh belajar. Kerana ada terciptanya teknologi komunikasi macam ni. Sebab murid-murid kita cikgu di rumah tu tak kira lah dekat atas sofa ke kat meja makan ke kan, mereka tetap bersama dengan Cikgu Azizi pada hari ini. Kita berehat seketika cikgu boleh? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Saya pernah satu hari itulah cikgu, saya masak kentang. Saya masak kentang cikgu. Kentang tu asal dia macam warna kuning cikgu. Tapi specialnya kentang saya masak cikgu, siap-siap jadi warna hitam. Sebab cikgu saya terleka main media sosial dan sebagainya cikgu. Tapi sekarang ni dia dah ada yang canggih cikgu. Letak siap. Letak siap. Ada yang cikgu letak kentang cikgu jadi pizza. Itu hebat tu. Yang tu kita minta murid-murid kita buat lah nanti cikgu. Okey, baik. Hari ini kita dalam subjek reka cipta
cipta, dan kita akan spesifik kepada topik kita pada hari ini, cikgu, mengenal pasti masalah. Ya, betul. Orang kata kalau bahasa orang bisnes, cikgu, masalah itu duit. Ya, betul. Bila betul, ada masalah, baru kita dapat cara untuk cari jalan dia. Okey, baik. Boleh kita mulakan kelas kita, cikgu? Boleh. Silakan. Okey, jadi pada hari ini seperti saya kata tadi, kita akan belajar modul 4 penyelesaian masalah di bawah tajuk penyataan masalah. Okey, jadi sebelum kita mula, kita akan pergi kepada dia punya standard pembelajaran lah. Okey, jadi standard pembelajaran dia ada 4 lah. Okey, yang pertama mengenal pasti latar belakang masalah yang dilaksanakan, melaksanakan kajian dengan berdasarkan kaedah kajian yang dipilih, menganalisis data dan maklumat yang diperoleh serta dipersembahkan secara jadual dan graf, dan akhir sekali merumuskan penyataan masalah secara eksplisit berdasarkan dapatan analisis yang dilakukan. Kenapa saya warnakan lain? Sebenarnya hari ini lebih kita tumpukan kepada standard pelajaran 4.23 dengan 4.24 lah. Sebab ini yang akan keluar peperiksaan. Kertas 1 bahagian B tu. Soalan panjang. Dah ni, cikgu. Kita tengok contoh dia, Man. Okey. Baik, Okey. Seperti setiap tahun, lembaga peperiksaan akan mengeluarkan tema untuk para pelajar untuk dia buat kerja khusus. Jadi daripada tema ini, kebiasaannya bukan sebenarnya penyelesaian masalah tu tajuk, maksudnya apa-apa masalah pun boleh. Betul. Tapi disebabkan tema ni keluar dalam bulan 3 dan tajuk yang kita belajar ni pun sebenarnya dalam bulan 3 atau bulan 3 lah je, seiring dia keluar. Jadi kita terus suruh budak atau kita minta budak untuk menyatakan masalah berdasarkan tema. Okey. Jadi tak apa nampaklah tajuk saya besarkan, ya. Okey, tajuk tema tahun ni lah menghindari kecelakaan. Maksudnya kecelakaan ni macam jenayah ataupun kemalangan yang boleh menyebabkan kita cedera, rugi apa semua tu. Jadi kita nak minta pelajar kita buat sesuatu reka cipta yang boleh mengelakkan berlakunya kecelakaan ini. Okey, jadi sebagai pereka cipta moden yang kena untuk mereka cipta alat yang dapat mengelakkan kecelakaan atau alat yang membantu masyarakat semasa atau selepas berlakunya kecelakaan. Tak kisahlah dia membantu untuk elak atau ketika ataupun selepas. Okey. Contoh contoh penyataan masalah yang boleh kita beri lah. Okey, contohnya ini contoh penyataan masalah. Jadi ada situasi, kemudian ada masalah, minimum 3 lah kita minta. Sebab apa 3 ni? Nanti saya akan terangkan kenapa kita minta 3 masalah ni dan 3 kesan dan akibat dia lah. Okey. Jadi dekat sini yang kita nampak adalah gangguan anjing. Jadi ini kira kalau berlaku apa-apa pada Puan Siti tu kira masalah pada dia lah. Maksudnya berlaku kecelakaan lah kepada dia. Dan masalah yang timbul cedera lah, trauma lah, tak boleh pergi kerja. Lepas tu kesannya kalau cedera kena pergi klinik, keluar duit. Kalau trauma gangguan emosi, tak stabil, takut. Lepas tu akhirnya kalau takut akhirnya tak pergi kerja. Mungkin kena potong gaji. Ini contoh penyataan masalah yang boleh kita buat. Okey. Kemudian macam saya kata tadi, kita tak nak penyataan masalah kita tu syok sendiri. Kita je kata kita ada masalah. Jadi adakah dia menjadi masalah kepada semua orang? Jadi kita buat kajian. Jadi kajian yang paling popular ialah menggunakan kaedah kajian soal selidik. Okey, soal selidik dia ada 5 sebenarnya. Ada pengalaman sendiri lah, ada pemerhatian lah, ada mencari maklumat di internet lah apa semua. Tapi saya pilih kaedah soal selidik ni kerana ia dapat mengumpul data secara kuantitatif. Maksudnya kita dapat kumpul data yang banyak. Okey, berdasarkan soalan. Ini contoh borang soal selidik. Jadi saya buat 4 je sebenarnya, boleh lebih pun tak apa. Tapi 4 ni lebih menjurus kepada masalah kan. Jadi kenapa saya kata tadi kita pilih, kita letak kesan dan masalah tu sebab kita nak buat soalan soal selidik berdasarkan masalah dan kesan tadi tu. Okey. Kemudian Okey, contoh kajian soal selidik dijalankan 20 responden di Kisah Shah Alam. Kemudian kita dah edarkan semua, kita dah dapat dah daripada orang jawab, kita kutip balik, kita buat analisis. Okey, kita buat dalam bentuk jadual. Okey, jadi tadi ada 4 soalan. Okey, jadi 4 data yang kita peroleh masalah itu dikumpulkan berapa bilangan yang kata ya, tidak. So kaedah soal sidik tadi soalan ni senang je. Jawab ya, tidak je. Semua soalan ni bertanyakan semua jawab ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Jadi daripada sini kita dapat kumpulkan berapa kata ya, berapa kata tidak. Kemudian kita cari peratus dia. Okey, kita cek peratus dia. Baik. Apabila kita dah ada jadual, barulah kita buat graf untuk membuktikan bahawa daripada graf biasanya kita akan nampak lebih jelas berbanding tadi kalau kita tengok jadual dengan angka banyak-banyak memang pening tapi kalau jelas daripada graf memang kita jelas kita nampak. Macam contoh dekat sini memang kita nampak dia di gangguan jelian ni memang tinggi dan masalah kecederaan ni memang tinggilah. Memang tinggi dan ya tu banyak daripada tidak. Jadi memang menunjukkan bahawa masalah ini memang berlaku
dan boleh mendatangkan masalah kepada mereka. Maknanya kalau kita tengok peratus, cikgu, berapa peratus yang kita lihat atas garisan yang kita perlu maksudnya ambil lebih 50% dah kira bermasalah lah tu. Maksudnya 60, 70, 80 lebih kan. Kalau yang tidak ni lebih, maksudnya mungkin masalah tu berlaku kepada sikit orang je. Kita tengok mana yang lebih lah, cikgu. Jadi bila kita buat graf, yang penting yang pertama kita kena ada tajuk. Kena ada tajuk lah buat tu graf apa. Kemudian daripada tajuk ni kena ada petunjuk. Ya tidak dan biasanya kita akan buatlah corak ke warna yang berlainan supaya nampak lah. Biasa kalau budak jawab dalam peperiksaan dia buat pen warna, dia warna supaya nampak. Kemudian lepas petunjuk dia akan kena ada penyataan letakkan tajuk pada paksi X. Jadi paksi X ni masalah lah. Itu sebab dia tulis semua masalah di bawah. Kemudian kena ada peratus dekat situ, bilangan lah ataupun peratus di paksi Y. Ini semua ni kalau kita ada ni boleh mengurangkan markah. Itu sebab saya tekankan di sini. Dan akhir sekali menulis, buat plot graf tepat. Ni maksudnya besar ni, kita plot graf tu tepat lah. Itu sebab saya ada buat garisan tu supaya jelas nampak. Dan akhir sekali tajuk di bawah lah menunjukkan masalah apa. Semua ni kena ada kalau kita buat graf. Maknanya setiap satu tu main peranan pada main markah peranan untuk maklumat. Kalau dia menjawab soalan ni, dia kena ada. Tak apa, kita tengok nanti soalan dia. Selepas kita buat graf, kita kena buat huraian data berdasarkan pada graf tersebut. Jadi cara contoh yang kita boleh tulis data macam inilah. Berdasarkan data yang diperolehi, didapati, kita baca daripada graf tadi, seramai 19 orang. 19 orang ni mewakili berapa peratus? 95%. Responden menyatakan pernah diganggu anjing liar. Ini dia punya masalah tadi lah. Manakala tertinggal lah seorang betul lah. Seorang iaitu 5% pula tidak mengalami masalah tersebut. Gitu. Sama juga dengan graf kedua, kita buat huraian. Sama juga dengan graf 3. Kalau ada 5 lah huraian dia. Kalau ada 3, kalau ada 4. Setiap tu kita kena hurai graf ya tidak tu. Tadi ada 4, jadi ada 4 lah huraian dia. Jadi yang ni pun sama. Kalau tulis huraian mesti ada bilangan, mesti ada peratus, berapa kata ya dan berapa kata tidak. Itu point dalam kalau diminta untuk tulis huraian, itu yang kena ada. Akhir sekali, setelah kita ada gerak, kita dah kumpul data apa semua, lepas tu kita dah buat huraian, barulah kita buat rumusan. Yang tadi yang saya warnakan tadi dalam standard pembelajaran tadi kan. Analisis, ini rumusan dia. Jadi dalam rumusan, berdasarkan dapatan huraian data yang diperolehi, didapati majoriti responden mengalami masalah gangguan anjing liar. Kenapa saya boldkan di sini? Perlu ada dalam rumusan menyatakan bahawa majoriti ataupun dia boleh pakai perkataan lain, dia boleh pakai sebilangan besar. Dua tu je yang boleh pakai lah. Kalau dulu boleh pakai hampir kesemuanya, hampir kebanyakannya. Jadi kita standardkan 2 saja, sama ada majoriti atau sebilangan besar. Menunjukkan bahawa masalah tu wujud. Dan apa masalah dia? Masalah gangguan anjing liar. Jadi 2 ni kena ada bila kita buat rumusan. Ini sebagai rumusan dalam menjawab soalan dari cikgu. Biasanya berapa markah, cikgu? Soalan ni biasa 10 markah. Banyak, cikgu. Banyak, soalan panjang kan. Bermula daripada graf tadi? Biasanya nanti kita tengok soalan. Silakan, cikgu. Mari kita tengok contoh soalan. Biasanya soalan dia akan bagi macam ni lah. Dia akan bagi data. Tapi biasanya data ni tak lengkap lah. Jadi dia akan, oleh daripada sini kita dah boleh lihat dah ada data tak lengkap. X, Y. Maksudnya dia akan suruh pelajar cari lah tu. Kemudian sebenarnya dalam jadual ni pun nanti ada sebenarnya ni tak lengkap juga. Kita hanya nampak ya je. Tidak, kita tak nampak. Tapi tak apa. Yang tu kita kena carilah, cikgu. Nanti kita kena cari, kita kena buat analisis. Jadi ini soalannya. Jadi berdasarkan daripada jadual ini, kita tengok soalan dia. Hitungkan nilai X dan Y. Ini kita tanya dia orang. Siapa nak cuba? Tidak, nanti kalau saya ajar ni mesti ada yang tidur kan. Jadi kita tanya dia. Kita tanya, kita cuba tanya Sofia tadi. Dah elok kot dia punya mikrofon. Sofia, elok dah mikrofon awak? Dah boleh cakap dah. Sofia. Disebabkan awak tak kenal diri tadi, awak kena jawab soalan ni, Sofia. Silakan. Berapa nilai X, Sofia? Kalau awak lihat daripada berdasarkan jadual tadi.
45. Macam mana awak tahu 45? Hebat. Okey, cikgu. Boleh kita tengok jadual tadi, cikgu? Jadual, ya. Alright. Okay, saya rujuk balik jadual 1. Okey. Jadi cara untuk kita nak cari bilangan ya bagi X tu, kita kena guna peratus diberi yang terletak pada sebelah X tu, iaitu 90%. Okey. Jadi 90% itu akan didarab dengan 50. Kenapa 50? Sebab 50 itu adalah jumlah bilangan responden. Boleh nampak dekat pernyataan di atas jadual 1 tu. Ya, betul. Jadi apabila 90% darab dengan 50 responden, dapatlah jawapan dia 45 bilangan responden. Jadi kita cek. Mari kita cek. Betul tak jawapan dia? Okey? Oh, betul. Okey? Jadi kita kena gunakan apa yang ada dalam soalan tu, maklumat yang diberi. Jadi kalau kita lihat tadi diberi apa? Dia bagi jadual, kemudian dia bagi pernyataan ni. Ini semua maklumat yang kita kena guna untuk menjawab soalan. Jadi jangan cuai lah. Okey, baca dengan tenang. Okey, apa maklumat yang ada kita catat. Kemudian kita jawab soalan. Okay. Setiap apa yang diberi itu, cikgu, ada petunjuk-petunjuk. Ya, itu kita panggil stimulus. Maksudnya benda yang merangsang untuk kita cari jawapan. Stimulus kita panggil. Okey, betul X. Jawapan ni 45. Ya. Okey, Y pula. Kita tanya siapa ni? Kita tanya Amri lah, Amri. Tadi perempuan, kita tanya lelaki pula. Okey, Amri, berapa Y? 80%. Macam mana awak tahu 80%? Sila terangkan. Okey, first thing, macam mana nak dapatkan nilai Y tu, kita tengok balik, rujuk dekat balik jadual contoh soalan 1 tadi. Okey, kan dia cakap peratus bagi Y tak tahu, tapi kita tahu bilangan dia dan kita tahu bilangan berapa responden dia. Kan nilai responden dia 50 responden kan. Okay, bilangan yang cakap ya tu 40. So 40 per 50 darab dengan 100. Sebab apa 100? 100 peratus. So akan dapat 80% macam tu. Ya, betul. Betul, cikgu? Betul. Jadi dapat sini kita lihat markah dia adalah 4. Jadi jawab, ini jalan kerja dia. Jalan kerja kena tulis, jangan terus-terus jawapan, rugi. Jalan kerja satu markah, jawapan 1 markah, dan perlu tulislah unit. Macam ni, ini apa unit dia? Responden lah, atau bilangan orang. Orang pun boleh kalau kita nak tulis. Dan bawah peratus. Simbol tu, unit tu jangan tinggal. Jangan tinggal. Tinggal walaupun betul 80, kita pangkah salah. Tak dapat markah 1. 80 apa? Tak tahu. Jadi unit jangan lupa. Okey. Bagus dulu. Ini di antara contoh soalan yang soalan yang keluar dalam peperiksaan. Okey. Dekat sini soalan yang B-nya ialah dia minta untuk bina graf. Macam graf tadi. Itu sebab saya tekankan tadi. Dalam graf kena ada apa-apa, jadi dia kena tahu. Tak apa, nanti kita tanya dia ingat ke tak ingat. Betul, cikgu. Okey, dia bagi dah. Dia dah bagi paksi Y dengan paksi X, dia dah bagi tajuk paksi X dalam soalan. Ni contoh soalan dia dah bagi. Jadi dia minta untuk awak buat yang lain. Okey, 6 markah tu di sini ya. Banyak, cikgu. Tadi dah 4, ni 6. Jadi jumlahnya 10 lah. Okey, mari kita lihat. Jadi sebelum saya tekan untuk jawapannya, saya nak tanya, apa yang perlu ada dalam graf? Mari kita tanya Aina. Okey. Silakan Aina. Ya, saya cikgu. Ya. Okey, first yang apa yang kita perlu ada dalam graf ialah tajuk utama graf tersebut. Okey, tajuk lagi. Lepas tu yang kedua kita kena ada petunjuk. Ya atau tidak. Lepas tu kita kena menulis peratus di paksi Y. Maksudnya kita kena tulis bilangan peratusan tu. Lepas tu kita kena memplot graf dengan tepat dan menulis masalah. Maksud pernyataan masalah yang ada dekat dalam jadual tu. Kita analisis lebih. Mari kita tengok. Betul ke tak ni? Dia lupa. Sebelum nak buat graf tu, tadi kita kena cari dalam jadual tadi tu tak ada tidak. Jadi kita kena cari dulu. Tapi bukan tulis dekat jawapan, tulis dekat kertas lain lah. Kita tulis dulu berapa tidak, pasal kita nak dapatkan peratus ni, barulah kita plot graf. Betul lah macam dia cakap tadi. Ada. Kena ada peratus. Ya, kena ada peratus, ada kena petanda. ada apa semua, dia punya tajuk apa semua. Yang ni dia dah bagilah. Kena ada tajuk kat bawah, ya. Jadi mari kita lihat markah dia berapa. Markah berapa, cikgu? Okey. Jadi tajuk. menulis tajuk 1 markah. Menulis peratus paksi Y 1 markah.
mempunyai petunjuk 1 markah, mempeluang graf dengan tepat dapat sama ada 3, 2 atau 1. Maksudnya kalau 3 tepat dapat 3. Kalau peluang tu 2 je tepat, 1 salah dapat 2. Kalau 1 je yang betul 1. Jadi dapatlah 6 markah. Okey, saya nak tanya, kenapa awak guna peratus untuk paksi Y? Okey, saya nak tanya Izzuddin. Kenapa kita guna peratus? Sebab dekat jadual dia bagi peratus dan kalau kita letak bilangan kat situ dia jadi graf tu melintang lah. Okey. Maksud Izzuddin tadi, dalam kita boleh buat graf ni dua, sama ada guna bilangan atau guna peratus. Tapi kita guna peratus sebab dalam jadual ada peratus dan dia minta berdasarkan jadual 1 kita buat graf. Jadi kita buat graf peratus. Okey. Kita kena lihat, tu saya kata tadi jangan cuai, baca soalan betul-betul, tengok apa info yang dia bagi dekat soalan. Sebab kalau salah plot, dia akan menyebabkan salah, tak dapat markah, hilang markah. Pasal untuk graf kita boleh buat 2 graf, sama ada graf peratus ataupun bilangan. Bila nak buat graf peratus, bilangan bergantung kepada soalan. Jadi tadi soalan kata merujuk jadual 1 ada peratus, jadi kita buat peratus. Okey, cikgu. Saya ada satu soalan, cikgu. Ya. Sebagai contohnya, kalau kita tengok penat tu, cikgu. Ya. Penat, kalau kita tengok graf yang menunjukkan ya adalah 80, cikgu. Ya, betul. Misal kata kalau jawapannya adalah 75, cikgu. Macam mana kita nak buat? Maksudnya tak sampailah garisan yang dia buat. Kita buat di tengah-tengah dekat sini lah, dekat sini. Tak sampai. Tak salah lah, kira salah lah pelok tu. Okey, cikgu. Itu sebab gunanya kadang kita buat garisan ni supaya kita tahu dia tu learning dekat mana. Tapi memang kita tahu dia buat tu tapi biasanya dalam soalan kadang-kadang budak bila tu kita buat tu kadang-kadang kalau betul dekat dengan apa biasanya kita anggap betul. Tapi kalau ketara sangat jauhnya, pasal kita bukan buat atas kertas graf, kita buat atas kertas soalan. Jadi budak tu sendiri yang akan buat garisan tu. Jadi kalau nak tu, sebab saya galakkan biarlah tunjukkan garisan ni supaya kita plot tu betul. Jadi bila kita tengok betul. Atau satu lagi kita boleh letak juga bilangan dekat atas. Kita tahu 80 tadi berapa kat situ. Kita letak bilangan. Jadi betul tak dengan graf tersebut? Okey, cikgu. Maknanya kalau kita letak bilangan tu lebih selamat lah, cikgu. Letak bilangan, lalu kita peratus. Tapi maksud awak tadi nak tahu kalau dia plot tak betul lah, Man, macam tu. Tak betul memang salah lah, Man. Tak dapat makan. Tak boleh bincang. Walaupun tak boleh bincang ni, tak boleh bincang. Cikgu gitulah dia. Sporting lah sikit, cikgu. Okey, cikgu. Selepas ni kita akan sambung lagi, cikgu. Kita nak tanya soalan. Tadi soalan senang sangat, cikgu. Murid kita boleh jawab. Kita bagi soalan susah sikit boleh, cikgu? Kita cuba, kita tengok tu. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Setiap masalah itu ada jalan penyelesaiannya dan kita nak mereka cipta tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut, cikgu. Ya, betul. Tadi kita lihat bagaimana masalah anjing, cikgu. Anjing liar dan sebagainya. Tapi saya ada masalah, cikgu. Ya. Saya pun ada masalah emosi. Tapi cara penyelesaian dia, cikgu, saya tengok Raudah, cikgu, selesai masalah saya. Itu dia. Okey, cikgu. Dan seterusnya boleh kita teruskan pembelajaran kita, cikgu? Okey. Tadi kan kita cerita pasal penyataan masalah lah, gangguan anjing liar lah, apa semua. Apa kena mengenai dengan soalan ni? Yang tadi tu ialah penyataan masalah yang kita buat. Okey, lepas kita buat penyataan masalah, lepas tu kita cari maklumat berkaitan masalah tersebut dengan menggunakan kaedah soal selidik. Okey, lepas dapat tu semua, kita kena analisis masalah. Jadi sebenarnya untuk hari ini saya fokus kepada analisis masalah. Jadi kalau kita nak cerita yang tentang penyataan masalah apa semua tu, itu kena tajuk lain tu. Macam mana nak buat penyataan masalah yang betul, macam mana nak buat yang tepat. Lepas tu macam mana kita buat kaedah soal sidik ni macam mana. Macam mana nak buat borang soal selidik. Itu sebenarnya dia orang ni dah belajar lah pelajaran yang lepas. Jadi sebenarnya tajuk saya pada hari ini saya lebih fokus kepada yang tadi macam saya kata tadi dalam standard pelajaran tadi kan 4.23 dengan 4.24. Okey, di mana kita nak menganalisis masalah. Macam mana cara menganalisis masalah?
Kemudian buat rumusan, buat huraian dan buat rumusan. Itu fokus saya pada hari ini. Okey. Jadi jangan kelirulah pasti. Tadi cerita anjing. Kita ini cerita tak, itu contoh. Contoh penyataan masalah yang kita ambil daripada tema. Jadi berdasarkan pada penyataan masalah, kita buat kajian. Lepas kita buat kajian, baru kita buat graf dan huraian ni buat analisis graf, kemudian baru kita buat rumusan. Itu step dia. Maknanya bila kita dah analisis tu cikgu, baru kita boleh buat reka ya, lepas kita betul, maksudnya kita dah dapat tunjuk dalam bentuk data ni, barulah kita pergi ke arah penyelesaian masalah dia. Cantik. Dia sebutkan design lah. Jadi sebenarnya disebabkan RTS ni adalah lebih kepada teknik menjawab soalan. Saya tunjukkanlah soalan yang berkaitan dengan graf apa semua ni. Cantik. Tapi tak bolehlah saya terus cerita apa unsur asal dia, macam mana boleh dapat graf apa semua. Itu sebab saya masuk tadi kepada 4.21 dengan 4.22 iaitu buat penyataan masalah dan kaedah. Cantik. Jadi jangan keliru ya. Cikgu tu cerita tadi pun tak selesai pun masalah anjing ni. Tak, bukan kita bukan nak hari ini. Cuma saya nak tunjuk asal daripada masalah, kita buat kajian, kita dapat data, baru kita buat graf, kita buat huraian, buat rumusan. Kalau nak belajar juga cikgu, kena nak tunggu belajar, kelas kena yang akan bagi datang. saya slot lain pula lah. Slot lain untuk terangkan macam mana buat penyataan masalah, macam mana nak buat kajian. Lepas tu ada satu di slot ni lakaran untuk menyelesaikan masalah tu macam mana. Banyak lagi sebenarnya Man. Banyak lagi cikgu tapi bagi masa sikit kita cerita yang ni dulu. Okey, silakan cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan 2 soalan 2. Sama juga bila bab ni biasanya dia akan bagi data. Okey. Jadi dia bagi data. Ini data lengkap juga ya. Data satu data berkaitan masalah pembuangan sampah syarat yang tidak terurus di kawasan perumahan. Ini contoh soalan SPM yang boleh keluar lah. Okey. Baik, saya nak tanya yang saya boleh tanya. Kita tanya Roda lah. Aiman saya sebut nama Roda je. Kita tanya Roda. Okey, cikgu. Okey, Roda. Kalau awak perasan ya, soalan 1 dengan contoh soalan 2 tadi, ada tak perbezaan dari segi jadual dia? Bagi saya peratus tak ada dekat jadual nombor 2. Okey, peratus tak ada kan? Sebab jadual 1 jadual 1 ada? Sebab dekat jadual 1 ada peratus. Ada peratus dan bilangan lah kan? Okey, jadi dalam jadual ni tak ada peratus, dia hanya bagi bilangan. Betul Roda. Okey, kenapa saya minta Roda ceritakan perbezaan? Itu sebab saya kata bila kita dapat soalan, kita tengok dulu soalan. Maksudnya kita jangan gopoh terus jawab. Kita baca satu, okey, maklumat apa yang dia bagi. Kat atas dia hanya cerita tentang masalah apa, kemudian dekat jadual ni dia bagi masalah, kemudian dia bagi bilangan ya, bilangan tidak. Tak ada peratus dekat sini. Okey. Kemungkinan mungkin kita lah kena cek peratus tu. Okey, tapi tak apa. Okey, kita lihat dia soalan A dia. Dia terus minta lukis carta. Jadi di sini berhati-hati. Lukis carta bah berdasarkan maklumat di jadual 1. Dalam jadual 1, dia hanya bagi bilangan ya dan tidak. Jadi dekat sini kita kena buat graf bilangan. Tadi kita buat graf peratus. Tak perlu diperatuskan. Jadi pasal kita takut bila graf peratus. Bila graf peratus tak semestinya. Tak semestinya. Mungkin graf boleh buat dalam kita nak menggunakan bilangan sebagai paksi Y dia. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi kita tengok kepada soalan ini. Macam soalan ini kan dia bagi je tidak, dia boleh buat graf. Maksudnya graf itu pun kita tengok soalan ni ialah lukis carta bar berdasarkan maklumat di jadual 1. Dalam jadual 1 hanya ada bilangan ya, bilangan tidak. Jadi dia dekat sini kita dah tahu dia nak graf bilangan sebenarnya. Tapi nanti kita tengok contoh graf dia. Okey, berapa markahnya tu? 6 markah. Banyak cikgu. 6 markah banyak tu. Okey. Biasa dia akan bagi graf, garis X dengan garis Y. Tengoklah kalau dia tak bagi kita kena buat. Di situ markahnya mungkin ada lebih lah. Tapi disebabkan markah di 6 dan dia punya yang dia minta tu lebih daripada 6, maka kita bagilah 1. Supaya yang lain tu boleh kita bagi markah. Jadi dekat sini sama juga dia bagi paksi X dia masalah. Baik. Macam saya kata tadi kan, kita kena buat jadual. Sebelum tu kita patah balik. Okey, kita tanya lagi. Diorang ingat tak ingat? Kita tanya apa Fatin yang pula. perlu ada ni? Okey Fatin, kenapa saya nak ulang banyak kali? Diorang ni memang kena ulang banyak kali Man. Baru boleh melekat dalam otak. Ulang baru boleh ingat. Kan? Cikgu asyik terang tu je kenapa? Okey. Lepas tu kena buat boomerang tu. Okey Fatin. Kenapa apa yang perlu ada dalam graf?
Ulang balik soalan tadi saya dah tanya kan. Kita tanya lagi. Dia ingat tak? Apa yang boleh ada dalam graf, Fatin? Pertama, kena ada tajuk. Okey. Kena tulis tajuk. Betul. Yang kedua, kena tulis bilangan di paksi Y. Betul. Seterusnya, kena ada petunjuk. Ya. Dan kena plot graf dengan tepat. Okey. Dekat paksi, tadi saya cakap lah, dekat paksi Y ni kena letak apa tajuknya? Tajuk yang dekat paksi Y ni patutnya kita letak apa? Bilangan. Pandai. Asyik baik. Boleh jawab peratus juga tadi, penat je saya terang. Kena dia. Okey, mari kita tengok. Okey, betul lah. Jadi, kena ada bilangan dekat sini. Ini yang berbeza. Okay, yang lain tadi ada masalah, ada apa tu? Ada menulis masalah dia, ada petunjuk, ada tajuk, kat situ bilangan. Jadi hati-hati. Jadi kalah buat graf, tak dapat markah. Biasanya dia akan hilang markah sini lah, plot dia lah. Sebab plot, kita tengok dia markah. Sebab plot graf ialah 3. Okey, 3 markah. Jadi kalau dia salah plot tadi dia guna peratus, 3 markah ni semua tak ada, automatik hilang. Sebab dia plot graf yang salah. Tapi tajuk pun semua dapatlah, petunjuk dapatlah. Okey? Jadi berhati-hati. Daripada 6 markah boleh dapat 3 je maksimum. Kalau Okey, cikgu, saya ada satu soalan, cikgu. Ya, man. Kalau kita tengok pada bilangan tu sendiri, cikgu, pada garis Y, cikgu, bagaimana kita nak menetapkan jarak di antara nombor-nombor tersebut? Kalau kita tengok di sini, jarak di antara nombor tu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan sebagainya. Oh, maksud awak dia punya unit dekat situ tu. Cikgu. Okey. Dia macam ni lah, Man. Asal betul bila dia plot, kalau dia letak 5, 10, 15, 20 pun tak ada masalah. Cuma kalau lebih bagus ni bila dia buat macam ni, dia punya skala makin kecil. Jadi dengan mudah kita dapat tu macam ni kan. Betul lah, lebih ni 19. Betul lah 19. Ini betul lah 13. Kalau 5 kat situ beza dia punya jarak tu, julat dia, mungkin kita tak boleh nak tahu dengan tepat lah. Jadi kita galakkan, jangan terlalu 1, 2, 3 pun, takut nanti. Dia sebenarnya dia orang dah diajar lah dalam buat graf ni, dalam matematik dia dah ajar kesesuaian nak memilih julat tu. Sebenarnya dia memang aplikasi pengetahuan yang ada dalam matematik untuk buat graf. Jadi dia memang kena tahulah berapa yang sesuai. Tapi saya galakkan macam ni lah, jangan terlalu besar sangat julat dia, sebab nanti bila kita nak tengok macam contoh je ni kan ya. Ini betul lah 19 ni. Tak tepat pula. 19 lah, tengah-tengah antara 18 dengan 20. Betul lah. Kan? Okey, cikgu. Kita nak bagi ruang kepada murid kita untuk nak mengajukan soalan. Ada tak murid kita nak mengajukan soalan kepada Cikgu Azizi? Ada tak? Kalau tak ada, cikgu, kita tanya dia orang, cikgu. Kita tanya soalan yang seterusnya. Kita tanya soalan ni. Ada tak? Ada. Kalau tak ada, cikgu, silakan, cikgu. Kita tanya dia orang. Okey, ada. Silakan, Fatin. Ya, Fatin. Cikgu, kalau nak buat nak plot tu, kena lorikkan ke bar tu? Okey. Untuk bezakan ya atau tidak. Okey, kalaulah katakan awak buat graf, awak lupalah bawa pensel warna. Sebenarnya dalam rekod cerita, memang kita minta dia orang bawa pensel warna, kalkulator ketika jawab soalan. Pasal nanti dalam pensel warna ni, dalam soalan lakar ke apa, biasa kita minta dia orang warna. Jadi kalau macam kena buat graf, kita boleh guna warna lah untuk beza. Tapi terlupa, hanya ada pensel. Jadi untuk membezakan graf tu, dia mungkin kita boleh letak garis jalur. Yang tidak tak perlu, ataupun tidak tu awak nak buat bulat dalam dia macam polkadot pun boleh. Yang penting mesti bezakan antara dua graf tersebut, ya dengan tidak. Kita nampak kat petunjuk tu menunjukkan ya dengan tidak, jadi dekat situ kita nampak ya dengan tidak dia berbeza. Jadi kita boleh baca dekat situ, oh ni graf ya, ni graf tidak. Macam tu. Biasa orang perempuan ni, cikgu, bukan setakat colour, cikgu. Betul, Man. Magic colour saya pun pernah bawa, jumpa cikgu. budak jawab ni siap warna, bukan setakat tu, semua dia warna. Ya, cikgu. Agaknya dia boring ke, kita tahulah. Sebab apa? Tadi sebenarnya Fatin dia tolong tanyakan untuk Izzuddin. Sebab biasa orang lelaki dia tak bawa. Saya tak tahu pula gosip ni. Okey, cikgu. Kita nak bicarakan tentang soalan lagi, cikgu. Mungkin lebih mencabar lah daripada tadi, cikgu. Makin lama makin mencabar ni. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama lagi dengan Cikgu Azizi. Kita berehat seketika. Kembali semula selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, cikgu.
kita nak tanya lagi soalan kepada murid-murid kita ni. Kita nak make sure murid-murid kita boleh jawab dengan dapat full mark, cikgu. Tadi betul. 6 markah penuh murid kita dapat, penuh. cikgu. Jadi seterusnya kita nak tengok apa lagi bentuk soalan yang ada untuk subjek reka cipta ni, cikgu. Silakan. Jadi soalan kita lihat pada soalan B ya. Tadi dia kalau soalan sebelum ni minta buat dia kiraan dulu baru buat graf, bina graf. Jadi soalan 2 bina graf, kemudian baru dia bagi soalan untuk analisis lah. Okey. Jadi soalan B dia berdasarkan jawapan di 2A, hitung peratus responden yang menghadapi masalah tertinggi. Jadi kita kena rujuk graf. Jadi daripada graf tadi, kita tengok graf ya. Okey, manakah masalah yang mempunyai bilangan yang tertinggi? Jadi kita nak tanya yang Amri lah. Amri Syarul Amri. Boleh Syarul Amri bagi jawapan? Boleh. Okey, macam hitung peratus responden yang menghadapi masalah tertinggi. Okey, sekarang ni kita tengok balik graf kita tu. Apa masalah yang paling tinggi? So, di situ kita nampak persekitaran kotor dan berbau busuk ialah merupakan kita punya masalah tertinggi. So, 19 cakap ya. So, 19/20. Mana saya dapat 20 tu bilangan responden tu. So, 19/20 darab dengan 100. Lepas tu dapat jawapan 95%. Macam tu. Okey, Amri kata tadi 20, mana dapat 20 sebab ia 19 tidak 1. Jadi kalau kita campurkan dua-dua, jumlah dia 20. Tak ada dekat sini, tapi dekat sini secara tersirat kita nampak jumlah respondennya ialah jumlah yang digunakan data ialah 20 responden, iaitu dengan mencampurkan berapa bilangan ya 19, berapa bilangan tidak. Okey, 1. Jadi 19 campur 1 20 responden. Jadi kita gunakan 20 responden tu. Okey. Jadi tadi kita tengok daripada graf 19. Jadi 19/20 darab 100 dapatlah 95%. Seperti biasa, jangan lupa tulis unit. Terlupa tulis unit, terus tak ada markah. Tolak markah juga. Betul. Okey. Jadi dapat 2 markah dekat situ. Ini 2 markah cikgu. Satu markah untuk jalan kerja dan satu markah lagi untuk jawapan. Okey, baik cikgu. Ni di antara soalan. Ada lagi soalan cikgu? Last. Okey, silakan. Soalan ni dia minta buat rumusan. Macam tadi yang kita belajar tu lah cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi kita tanya Aina pula. Itu ulang balik tadi. Okey, sekarang Aina boleh bagi contoh rumusan untuk graf tadi yang kita buat? Boleh cikgu. Berdasarkan dapatan data yang diperolehi, didapati majoriti responden mengalami masalah pembuangan sampah sarap yang diurus di kawasan perumahan. Okey, itu Aina kita tengok Okey, betul, majoriti. Kena sebut macam saya kata tadi, sama ada majoriti ataupun sebilangan besar. Okey, itu dapatkan 1 markah. Dan kita nyatakan masalah apakah dia yang kita kaji tadi. Macam mana nak dapat? Okey, kalau kita sebenarnya kita dah tulis dekat graf tadi. Kalau tak dapat juga, kita tengok dekat soalan sebenarnya. Dekat soalan tu memang ada berkenaan masalah pembuangan sampah sarap yang tidak terluluh dia. Kita ambil pada sini. Kita tulis balik. Majoriti responden mengalami masalah pembuangan sampah sarap yang tidak terluluh di kawasan perumahan. Okey? Jadi kita tulis balik yang tu, barulah kita dapat markah penuh untuk rumusan. Okey? Guna majoriti atau sebilangan besar. Tapi saya galak guna majoriti je lah satu. Guna je majoriti. Majoriti dengan masalah. Dapat 2 markah untuk rumusan. Barulah betul kita katakan bahawa masalah tadi tu wujud dan memerlukan penyelesaian masalah di mana mungkin pelajar tu akan mereka serta alat yang boleh menyelesaikan masalah sampah tadilah. Okey cikgu. Jadi berdasarkan rumusan inilah yang kita akan mereka cipta alat yang perlu untuk menyelesaikan masalah ni cikgu. Ya. Masalah yang dinyatakan di tu. Okey. Okey, baik cikgu. Kalau kita wujudkan satu masalah lah cikgu. Contoh, macam sekarang ni kan murid-murid belajar di rumah cikgu. Ya, betul. Jadi masalahnya sekarang ni murid-murid tidak dapat belajar di sekolah. Ya. Jadi mungkin itu kita boleh jadikan satu tajuk. Betul cikgu? Betul. Dan mungkin cikgu boleh bagi satu soalan untuk tajuk ini cikgu. Kita nak cuba buat analisis terhadap murid-murid kita ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cikgu.
Maksud Aiman ialah kita nak menunjukkan apakah contoh soalan yang kita boleh tanya berdasarkan masalah yang Aiman cakap tadi tu kan. Masalah tu cikgu. Okey, biasanya kita akan tanyalah. Okey, masalah utamanya isu, kita panggil isu. Isunya ialah tidak dapat belajar di rumah. Jadi bila tidak dapat di rumah, apa masalah yang timbul bila tidak dapat belajar di rumah? Okey, jadi masalah yang pertama yang kita boleh dapat ialah tertinggal pelajaran. Okey, masalah yang kedua mungkin dia marahi oleh ibu bapa atau guru. Okey, masalah ketiga ialah macam kita cakap lagi, mungkin tidak dapat menjawab soalan dengan tepat soalan peperiksaan kalau dia bagi peperiksaan lah. Pasal dah tinggal pelajaran kan. Itu masalah. Dia masalah tu apa kesan dia yang kita dapat. Kesan yang kita dapat. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, isunya ialah terdapat belajar di rumah, dah ada masalah je. Jadi kita kena buat macam saya kata tadi lah. Kena buat satu kajian menunjukkan bahawa betul tak masalah ni menjadi semua orang. Bila dah betul, kita dah dapat analisis maklumat itu semua, baru kita fikir, okey, untuk masalah belajar di rumah, apa yang perlu kita buat supaya pelajar ni dapat belajar. Okey, tapi biasanya masalah yang reka cipta ni lebih kepada penciptaan produk. Penciptaan produk. Bukan masalah yang global yang macam maksudnya kita apa produk yang boleh kita buat untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya kan. Jadi macam masalah Aiman cakap tadi, boleh belajar di rumah ni, apa produk yang boleh kita selesaikan. Mungkin tu internet lah contohnya kan. Tapi benda tu dah ada kan. Okey, yang boleh membiarkan pelajar boleh belajar di rumah. Okey. Mungkin okey, sekarang pun terciptanya ada media sosial yang mungkin boleh kita gunakan kan. Macam WhatsApp apa semua tu. Maksudnya macam WhatsApp dia boleh beroperasi di maksudnya dia boleh beroperasi dengan internet yang tak cukup pun dia boleh, pasal dia kecil data je kan. Contohnya macam tu, selain daripada bersemuka. Okey cikgu, berdasarkan soalan pertama cikgu tadi, apa kata kita buat analisis sikit kepada murid-murid kita. Tadi apa soalan cikgu tadi? Yang pertama berkaitan masalah belajar di rumah ni cikgu tadi. Ya, betul. Cikgu tanya soalannya adalah dimarahi oleh ibu ayah. Cuba angkat tangan, siapa yang belajar kat rumah kena marah dengan mak ayah? Ada kalau ke? dia tak masuk kelas. Tak masuk kelas memang dia akan kena lah. Kita akan beritahu dah maklum pada ibu bapa. Bahawa anak cik ni tak masuk kelas ni. Tolong pantau sikit. Macam tu. Okey, maknanya berdasarkan soalan itu tadi kita akan dapat sama ada peratusan berapakah bilangan yang kita kena buat kajian dululah. Maksudnya kita kena buat macam tadi soal sidik lah. Adakah masalah itu menjadi masalah semua orang contohnya. Okey, mungkin cikgu ada satu tajuk lain yang mungkin kita boleh cuba untuk beraktiviti dengan murid-murid ini. Sebagai contoh, mungkin sekarang ni masalah cikgu. Kita tengok pada tema tadi lah. Pada tema tadi. Okey, mari kita tengok. Bagi contoh cikgu. Okey, tema. Okey. Macam ni kan. Kita tanya dia orang. Dia orang dah buat ni sebenarnya ni. Cuba tanya salah seorang daripada murid saya ni. Dia orang buat tema kecelakaan ni, dia orang buat apa? Contoh. Aiman suka sangat Roda kan? Kita tanya Roda. Okey, Roda. Murid saya Roda. Cuba cerita awak buat apa? Apa yang awak buat? Berdasarkan daripada tema kecelakaan ni. Berdasarkan tema saya buat pasal pencurian. Pencurian? Pencurian. Okey, apa yang awak buat ni, Raudah? Pencurian berlaku di asrama. Okey. Apa di antara perkara yang awak buat? Di antara soalan-soalan yang awak buat? Tanya dia, apa idea yang awak nak buat untuk menyelesaikan masalah kecurian anak di asrama tu? Dia duduk asrama, Man. Oh, iya ke? Ya, budak asrama. Budak yang duduk asrama. Apa idea yang awak ada? Awak, kita bagi masa dia fikir sikit cikgu. Boleh? Boleh, Raudah? Okey. Dia boleh jawab tu? Okey. Silakan. Lag je. Okey, tak apa cikgu. Kita bagi masa kepada Raudah. Sebab apa cikgu? Kalau kita tengok tentang menghindari kecelakaan ni cikgu, baru-baru ni kita diuji dengan berlakunya pertembungan di antara LRT cikgu. LRT, betul. Baru-baru ni, dan itu juga di antara kecelakaan, dan kita cuba untuk menghindari kecelakaan ini cikgu ya. Ya, betul. Sebagai contoh macam Raudah kecurian dan sebagainya kalau kita pergi ke mall dan sebagainya cikgu. Jadi kita perlu ada langkah berjaga-jaga. Dan apakah alat tersebut cikgu? Jadi saya cipta satu alat cikgu untuk kita spray je penjahat-penjahat tu. Siapa nak beli produk saya? Okey cikgu, sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini, mengenal pasti masalah dalam subjek reka cipta. Silakan cikgu. Jadi rumusan untuk hari ini sebenarnya ialah
apabila kita selesai membuat satu penyataan masalah dan kita selesai mendapatkan data dan maklumat berkaitan masalah tersebut, kita harus membuat analisis melalui jadual dan graf. Daripada jadual dan graf tu kemudian kita akan buat huraian, kemudian kita kena buat rumusan. Itu step dia, memang kena buat macam tu. Okey. Sebenarnya mereka telah pun membuat step ini selain daripada apa yang orang belajar ni dalam kertas 2, Man. Kita ada Reka Cipta di kertas 1, jawab soalan ni kertas 1, kertas 2 ialah projek macam saya kata tadi. Ada projek yang setahun dia orang kena buat. Jadi tajuk yang macam ni lah tema ni sebenarnya dalam tema kertas 2 lah ni. Jadi pelajar kena buat step tu dalam dia punya folio. Step pertama nyata masalah, kemudian kena buat kajian, mengumpul maklumat, kemudian kena buat huraian, kemudian kena buat rumusan yang mengatakan bahawa masalah itu wujud dan perlu penyelesaian. Okey, biasa cikgu murid-murid ni jadi satu masalah cikgu. Masalah nak menjawab soalan. Tapi saya dah jumpa masalah ni cikgu dan saya dah ada solusi dia. Saya dah wujudkan satu pen cikgu yang boleh jawab segala soalan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 Shah Alam, dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Azizi. Ya, terima kasih, cikgu energetik lah cikgu. Best lah dengan cikgu ni. Dan dapat mengajar kat sekolah, dapat mengajar kat sini pun kira seronok ni. Betul cikgu. Nanti kita jumpa lagi cikgu. Sebenarnya tak apa seronok, Man. Kita tak dapat jumpa kan. Betul tapi cikgu. Bila dapat mengajar macam ni pun rasa seronok dah. Okey, terima kasih cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Ibu kepada Puteri Sofia, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga pendidik dan khususnya Cikgu Muhammad Azizi bin Taib di atas usaha gigih semua dalam mendidik anak-anak SMK Seksyen 11 Shah Alam. Semoga semua warga pendidik dan murid-murid diberi kesihatan yang baik dan mencapai keputusan cemerlang dalam SPM 2021, insya-Allah. Selamat maju jaya diucapkan kepada anak anda tersayang Izzuddin Abdul Salam dan anak-anak di SMK Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor serta semua calon SPM 2021. Semoga diberikan kekuatan untuk terus berjuang menimba ilmu dan bijak memanfaatkan ruang, peluang dan masa. Terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa komited mendidik anak bangsa. Sama-sama kita doakan kejayaan calon SPM 2021. Niat, teruskan berusaha, berdoa dan tawakal Allah. InsyaAllah, semoga berjaya. Didik TV KPM.